بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita, yaitu tentang amalan-amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bagi memulakan pelajaran kita pada petang ini, selalu ana baca tentang hadis yang berkaitan dengan fadilat menghidupkan sunnah ni, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan juga Ibn Majah, hadis yang ke-209, hadis Imam Tirmidzi, hadis yang ke-2677. Hadis ini kualiti dia ataupun terjadi sahih li ghairihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas, kana lahu mislu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Sesiapa yang menghidupkan sunnah ataupun satu sunnah daripada sunnah-sunnahku, ya, kemudian dia pula diamalkan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Bahkan di sini disebutkan la yanqusu min ujurihim syai'an. Pahala yang dia dapat tidak dikurangi sedikit pun daripada pahala orang yang mengerjakannya. Ini keutamaan orang yang mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Lepas tu baginda Nabi kata, wa man yabtada'a, dan sebaliknya, kalau kita mendengar perkataan sunnah, ada perkataan yang menyelisihi sunnah. Apa dia? Iaitu bid'ah, atau perkara sesuatu ataupun perkara yang diada-adakan. Tengok di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man ibtada'a bid'atan fa'amila biha kana 'alaihi awzaru man 'amila biha. Sesiapa ibtada' ni maksud dia membuat suatu perkara yang baru dalam agama. Yang dimaksud dengan bid'ah, yang kita kenali dengan bid'ah. Fa'amila biha, ya, fa'amila biha kana 'alaihi awzaru man 'amila biha. Maka baginya, ya, jadi dia apabila mengerjakan perkara ataupun sesuatu yang diada-adakan lalu ditiru pula oleh orang lain, diamalkan pula oleh orang lain, maka baginya akan mendapatkan dosa seperti mana dosa orang yang mengerjakannya. La yanqusu min awzari man 'amila biha syai'a. Bahkan tidak dikurangi sedikit pun daripada dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita hati-hati. Kita hati-hati. Dalam beragama ni kita mempunyai acuan, ya, mempunyai pegangan, mempunyai panduan. Di antara panduan yang paling, ya, panduan ataupun acuan yang wajib kita pegang ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, qaul sahabah dan juga penjelasan daripada ulama. Untuk itu kita mesti amalkan sunnah itu gigit dengan gigi geraham, iaitu jangan pernah lepaskan, terutama di zaman yang penuh dengan dengan cobaan, dengan fitnah, di mana pada saat ini sunnah-sunnah ini banyak ditinggalkan. Dan mesti kita ambil perhatian juga apa-apa yang tidak datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ia dihitung ataupun dikira baik, lebih baik tinggalkan.
Lebih baik tinggalkan. Kenapa? Karena semua amalan yang kita buat di dunia ini, kita akan ditanya nanti di yaumil qiyamah, akan dipertanggungjawabkan. Setiap amalan-amalan yang dikira ataupun yang kita buat ni, sama ada perkara sunnah ke, perkara wajib ke, apatah lagi perkara-perkara bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, mesti akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah mudahkanlah hisabku nanti di yaumil qiyamah. Tetapi ketika kita hidup di dunia, sering pula kita berbuat sesuatu yang diada-adakan, yang tidak diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru berbuat sesuatu yang diada-adakan ni di dunia, dia akan memperberat timbangan, akan memperberat hisab kita nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita nak hisab kita itu mudah, senang, ringan, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi yang menjadi sebab hilangnya ajaran agama ni ialah meninggalkan sunnah. Agama ni hilang daripada kita ialah karena meninggalkan sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, katanya sebab pertama hilangnya agama ini adalah ditinggalkannya sunnah. Sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ini banyaklah perkara-perkara sunnah yang dah kita tinggalkan ni, terutama bagi anak-anak muda ni, sebab mereka ni sekarang tentang pemahaman agama ni berkurang sangat, berkurang sangat. Terutama lagi kalau mereka lebih mengedepankan ataupun mengutamakan benda-benda yang yang bersifat hedonism, kan? Hedonism, ataupun yang bersifat kesenangan ataupun keseronokan semata. Kalau dipandang mata macam dia lawak ataupun menyenangkan, dia tonton, dia tengok. Tetapi apabila dia mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam seperti sunnah-sunnah, macam dia tak mau mengerjakannya. Ini yang berlaku kepada kita di akhir zaman ini. Jadi kata Abdullah bin Ad-Dailami, agama ini akan hilang sunnah demi sunnah, sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Ini dia. Ini yang berlaku kepada kita di akhir zaman. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin berkaitan dengan salat sunnah. Salat sunnah ni. Banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan salat sunnah. Sunnah-sunnah dalam salat sunnah banyak ditinggalkan juga. Di antaranya ialah perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin apabila mereka mau mengamalkan salat sunnah ialah mereka lebih banyak mengerjakan salat sunnah di dalam masjid ataupun di dalam surau. Sunnahnya ialah kalau mengerjakan salat sunnah, ini yang dimaksud salat sunnah rawatib, salat sunnah sebelum ataupun selepas salat fardu. Yang sunnah dikerjakan di dalam rumah. Meskipun boleh dikerjakan di surau ataupun di masjid, tetapi yang sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ia dikerjakan di dalam rumah. Ini. Okey, di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tengok hadis ini sangat sahih. Direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu hadis yang ke-731. Hadis Imam Bukhari 731 dan hadis Imam Muslim hadis yang ke-781. Sida kalau nak cek lah. Kalau nak hafalkan hadis tu ataupun nak cek, tapi untuk menghafal tak mungkin lah. Kalau sekedar cek mungkin lah. Takkan kita yang sudah seperti ini nak hafalkan hadis, tapi tak ada masalah. Boleh juga. Termasuk menghafalkan hadis ni merupakan amalan-amalan yang sudah ditinggalkan. Kalau kita tengok ulama-ulama dahulu, Masya Allah, mereka tidak mengenal usia, tidak mengenal tua. Mereka tetap menghafalkan hadis, tetap mengamalkan ayat Al-Quran. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Zaid bin Thabit, fasallu ayyuhan nas, yang bermaksud fasallu, maka kerjakanlah solat. Yang dimaksud di sini adalah solat sunnah. Kerjakanlah solat sunnah itu, wahai manusia. Di sini perkataan ayyuhan nas mencakupi sahabat, tabi'in, ulama dan kita semua. Sebab di sini lafaz dia anas, semua manusia. Yang penting dia adalah beragama muslim. Sallu di sini adalah kata suruhan. Kita disuruh ni. Di sini adalah
Kalau kita yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu sallu ni adalah fi'il amar, kata suruh. Ini perintah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa anjuran. Bukan wajib tetapi sangat dianjurkan. Kata baginda Nabi, sallu, salatlah kalian ayyuhan nas, wahai manusia, fi buyutikum. Apa makna buyutikum? Di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah kamu. Tengok ni, ini penegasan. Baginda menyuruh kita untuk mengerjakan solat di rumah. Bukan di masjid, bukan di surau. Tak sempat. Kalau tak sempat itu cerita lain lah. Itu termasuk kepada darurat. Pada darurat, sesuatu yang diperbolehkan. Tak ada masalah kalau memang tak sempat. Contoh dia takut ketinggalan solat berjemaah, ataupun dia ada satu majlis ataupun program macam program Ihya kan, Ramadan dekat sini, tak mungkin kita bagi yang buka dekat sini, tak mungkin dia akan solat dekat rumah lah, takkan dia. Kalau dia solat sunnah dekat rumah, dia akan ketinggalan solat maghrib. Dia mungkin tidak akan mendapatkan bagian makanan. Itu pun dia. Jadi itu lain ya, jadi lain. Okey. Jadi di sini fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Fa inna afdal salatil mar'i fi baitihi. Tengok ni. Sesungguhnya salat yang paling utama ialah salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya. Tapi jangan kita berhenti dekat sini. Kalau kita berhenti dekat sini, ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Betul ke Ustaz? Bukankah kita dianjurkan untuk solat berjamaah dekat masjid, dekat surau? Tapi kenapa kata hadis di sini sesungguhnya utama solat seseorang ialah dikerjakan di dalam rumah? Ada sambungan dia, illal maktubah. Apa makna maktubah? Maktubah. What is the meaning maktub? Maktubah daripada perkataan kataba, ditulis. Maktubah itu ditulis ataupun dicatat. Apa tu maksud dia? Kalau dicatat oleh malaikat maksudnya diwajibkan. Ya. Illal maktubah, kecuali solat wajib, solat fardu. Kalau solat fardu mesti dikerjakan di masjid ataupun di surau dengan berjamaah. Ini bagi lelaki lah. Adapun bagi perempuan, lebih baiknya di rumah, tapi boleh juga mereka solat berjamaah di masjid ataupun di surau, tak ada masalah. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, jangan kau halangi isteri-isterimu jika isterimu ingin solat di masjid. Tak boleh dihalangi, dipersilakan, tak ada masalah. Jadi di sini hadis ni sangat menegaskan kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, memerintahkan kita agar mengerjakan solat sunnah rawatib sebelum dan sesudah salat fardu dikerjakan di rumah. Itu pun kalau sempat lah. Kalau tak sempat macam yang disebutkan tadi, tak ada masalah. Kita boleh solat di masjid ataupun di surau. Cuma kalau kita nak hidupkan amalan sunnah ni, mesti dia kerjakan di rumah. Okey, antaranya lagi hadis yang kedua. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari ni dia nomor 432 dan hadis Imam Muslim hadis yang ke-777. Tengok di sini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini lebih tegas lagi ni. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubur. Wa fi lafdhin sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubur. Maksud dia, jadikanlah sebahagian daripada solat-solat kamu di dalam rumah. Tengok ni. Tegas lagi. Ij'alu min salatikum biyutikum. Sebahagian solat kamu lakukan di rumah. Ini sebahagian. Bermaksud menunjukkan solat sunnah, bukan solat fardu, bukan solat wajib. Lepas tu wala tattakhiduha qubura. Biasanya kalau dekat rumah ni sepi. Sepi. Yang ramai solat itu solat fardu ataupun solat sunnah biasanya di masjid kan, di surau kan. Kalau di rumah kita jadikan tempat sebagai istirahat, bersembang, makan kan. Tetapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, wala tattakhiduha qubura, dan jangan kau jadikannya rumah-rumah itu sebagai kubur. Seperti kubur. Macam mana kubur? Kubur sepi. Tak ada orang. Siapa yang pergi kubur? Sekarang orang dah banyak takut pergi kubur. Ada hantu ke, ada kuntilanak ke, apa semua, takut ada hantu gentayangan. Semuanya mitos-mitos ni.
Tengok kalau kita tengok kubur memang sepi lah, tak ada orang yang tak ada orang yang solat dekat sana, tak ada orang yang melakukan perkara-perkara yang diwajibkan dekat sana. Mungkin ada sebagian orang ya yang mengaji dekat sana bagi orang yang menziarahi kubur lah. Cuma dia tak dianjurkan lah kalau kita berziarah kubur. Cukup kita memberi salam kepada mereka dan doakan. Lepas kita doakan terus balik rumah. Tak perlu kita menghatamkan Al-Quran, tak perlu kita baca apa-apa benda lain, tak perlu. Sebab ini tidak diberikan contoh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Nabi, jangan kau jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Macam mana kuburan itu sepi, tidak ada orang yang beribadah. Jadi sebahagian daripada salat sunnah kita mesti kita buat di rumah. Jika itu tidak ada halangan, kalau ada emergency ke ataupun ada hal lain, boleh kita kerjakan di dalam masjid. Hadis ini tidak melarang kita untuk salat sunnah di masjid, cuma hadis ini menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan salat sunnah di di rumah. Baik, terutamanya lagi berkaitan dengan salat salat rawatib ataupun salat sunnah sebelum dan selepas selepas salat fardu. Ada berapa salat salat sunnah rawatib? Ada berapa rakaat? 12 kan? Dalam satu riwayat ada 12, dalam satu riwayat lagi ada 10 kan? 10. Ini mesti kita jaga. Mesti kita istiqamah. InsyaAllah buahnya kita akan panen, kita akan petik nanti di yaumil qiyamah. Terutamanya ini yang paling penting lagi, salat subuh kan. Salat subuh ini Masya Allah yang disebut dengan sunnah fajar kan, ataupun salat sunnah subuh. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dua salat sunnah fajar ini keutamaan dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, tabaraka rahman. Kalau kita tengok dunia ni, apa yang ada di dunia? Ada emas, ada perak, ada dolar, ada BMW, ada Mercedes, semua ada raja, ada kekuasaan, semua Masya Allah mewah. Tetapi 2 rakaat sebelum subuh ni dapat mengalahkan dunia dan isinya ni. Di antaranya lagi disebutkan di dalam hadis, orang yang menjaga ataupun yang solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan pada zuhur dan 4 ataupun 4 8. Lepas zuhur 4 juga. 8 campur 8 12. Masya Allah, tabaraka. Ini solat tengah hari ini. Tengok ni kelebihan dia. Ana bacakan hadis dia berkaitan dengannya, Masya Allah, tabaraka rahman. Berkaitan dengan mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Apa keistimewaan dia? Apa fadilah dia? Daripada Ummu Habibah bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Yang bermaksud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, ini bagi yang mampu lah. Tapi kalau kita nak ikutkan hadis yang lain tu, salat sunnah sebelum zuhur ada 2 kan, sebelum zuhur, dan sesudahnya 2. Ini yang muktamad dah. Yang berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan secara secara menyeluruh tadi. Cuma dalam hadis lain ni, sesiapa yang menjaga solat sunnah 4 rakaat. 4 rakaat ni maksudnya bukan dikerjakan satu sekaligus, tak, dikerjakan dua-dua. Dua salam. Kerjakan 2 salam, lepas tu bangun lagi. Lepas salam bangun lagi, buat 2 rakaat, lepas tu salam. Ini maksud 4 rakaat. Dan 4 rakaat selepas zuhur. Berarti ada 8 solat sunnah. Ini bagi yang mampu lah. Kalau yang tak mampu tak ada masalah. Cuma ini termasuk sebahagian sunnah yang sudah ditinggalkan juga. Apa balasan dia? Harramahullahu 'alan nar. Apa maksud dia? Semua kita ada yang faham. Diharamkan masuk neraka. La haula wala, ini diharamkan, dia tengok ni. Lafaz dia harramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan dia yang solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunnah 4 rakaat selepas zuhur masuk neraka. Ini diharamkan. Tak boleh api neraka itu memakan jasadnya. La haula wala quwwata illa billah. Bahasa memang dahsyat ni. Kalau kita tak nak sentuh
ataupun kita diselamatkan dari api neraka, salah satunya amalkan solat sunnah ni. Amalkan solat sunnah ni. Tapi mesti kita lebih menjaga yang wajib sebelum kita mengamalkannya sunnah. Kita tak cukup mengamalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, lepas tu solat-solat fardu yang lain tidak dikerjakan. Sebab dia sudah mempunyai jaminan. Tak perlu lah aku solat murid hadisah. Aku dah buat 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Ini dah jamin. Bagi dia Nabi haramahullahu 'alan nar. Tengok. Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor dia hadis 428, Ibn Majah nomor hadis dia 428 juga, Abu Dawud 1269, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibn Majah. Hadis ini sahih, boleh kita amalkan. Jadi kita tahu, kalau sudah tahu tentang keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, kita dalam melaksanakan solat itu lebih yakin, lebih khusyuk. Aku ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, aku ingin mendapatkan syurga, aku nak diselamatkan daripada api neraka. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mesti kita istiqomah terutama pada bulan Ramadan ni. Jadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah bagi kita untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik ke depannya selepas Ramadan. Baik, itu berkaitan dengan mengerjakan solat sunnah di rumah. Di sini Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muslim. Syarah Muslim ni nama kitab dia Al-Minhaj. Al-Minhaj Syarah Sahih bi Aswab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Kata Imam Nawawi, anjuran agar mengerjakan solat sunnah di dalam rumah bertujuan agar seseorang lebih aman dan jauh dari sikap riya. Tengok ni, kata Imam Nawawi, kenapa baginda Nabi ini menganjurkan kita untuk solat sunnah di rumah? Supaya kita jauh daripada sikap riya. Kadang-kadang kita kan solat di dalam masjid ni kadang ada sifat riya. Sebab kita nak dipuji. Kita buat solat 6 rakaat ke 8 rakaat ke 4 rakaat, sudah kita dipuji. Oh, itu orang soleh, baik. Kamu kuat solat sunnah ya, 4 rakaat. Masya-Allah. Ni untuk menghindari kita ni, untuk menghindari sifat dia. Lebih terjaga dari hal-hal yang membatalkan supaya rumah. Yang kedua, lebih terjaga daripada hal-hal yang membatalkan solat. Kemudian dilimpahi rahmat dan dikunjungi para malaikat serta dijauhi daripada syaitan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis lain. Demikianlah makna hadis Nabi dalam riwayat lain. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumahnya penuh kebaikan dari solat itu. Supaya rumah kita ini bercahaya, tenang, tidak terlalu sepi daripada ibadah, maka jadikanlah sebagian solat sunat rawatib kita dikerjakan di rumah. Sekarang kita timbul soalan. Macam mana? Contoh kalau kita mengerjakan umrah kan, ataupun haji, kan? Mana lebih baik, kita solat dekat hotel ke ataupun kita solat dekat Masjidil Haram? Dekat Masjid Nabawi. Sebab kita solat Masjid Nabawi ni keutamaan dia seperti solat 1000 solat sunnah. Tengok di sini. Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang perkara yang berkaitan dengan tadi, yaitu adakah seseorang sebaiknya mengerjakan solat sunnah di Masjidil Haram agar mendapat pahala yang berlipat ganda, ataupun mengerjakannya di rumah demi mengikuti sunnah? Mana yang lebih utama? Solat sunnah di Masjidil Haram ke ataupun lebih baik solat sunnah di rumah? Ibn Utsaimin menjawab, mengamalkan sunnah lebih utama daripada melakukan yang bukan sunnah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik solat adalah yang dikerjakan di dalam rumahnya kecuali solat fardu. Dan tidak ada satupun nas yang menyebutkan bahawa beliau mengerjakan solat sunnah di masjid kecuali solat yang memang harus dikerjakan di dalam masjid. Ini tengok ni. Memang tak ada nas yang menjelaskan bahawa baginda Nabi ini apabila mengerjakan solat sunnah sebelum ataupun sesudah solat fardu dikerjakan di dalam masjid, tetapi dikerjakan di dalam rumah.
Kecuali memang solat sunnah-sunnah yang biasa kerjakan di masjid lah. Seperti apa lagi? Seperti solat Aid, solat Raya, apa lagi? Solat Istisqa, apa lagi? Solat gerhana, jenazah boleh, tak ada masalah. Cuma kalau solat Aid ni dia sebaiknya ataupun lebih afdal dikerjakan di tanah yang lapang, di lapangan. Nah, baik. Yaitu, maka dari itu yang paling utama adalah mengamalkan sunnah, yaitu mengerjakan solat sunnah rawatib di dalam rumah. Kerana orang yang mengatakan sebaik-baik solat seseorang adalah solat yang dikerjakan di dalam rumahnya, kecuali solat fardu, adalah pula orang yang mengatakan satu solat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 solat di tempat lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Beliau menetapkan pahala yang berlipat ganda di Masjid Nabawi dan menerangkan bahawa solat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah kecuali solat fardu. Di mana-mana tempat ni solat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah. Hatta apabila kita berada di Masjidil Haram sekalipun. Kalau kita nak ikutkan kalau nak ikutkan pandangan Syekh Ibn Utsaimin. Kalau kita nak ikutkan pandangan diri kita sendiri, sebab kita ni berada di Masjidil Haram bukan selalunya kan. Tak ada masalah. Boleh kita solat dekat sana. Cuma kalau kita nak ikutkan kepada zahir hadis ni, yang lebih baik solat sunnah rawatib memang dikerjakan di rumah. Okey, baik. Nah, seterusnya kita pindah kepada amalan-amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ni tengok apa dia? Memulakan solat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Bagi yang mempunyai buku, muka surat 136. Tengok tu. Memulakan solat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Maksudnya apa solat malam ni? Solat tahajud, qiyamul lail ataupun solat tahajud. Okey, qiyamul lail ni boleh kita sebut tahajud, boleh kita sebut tarawih. Tarawih ni dia juga qiyamul lail. Cuma qiyamul lail ni dia lebih umum. Qiyamul lail ni dia tidak hanya ditujukan kepada solat, tetapi dia juga seperti membaca Quran, berzikir, bermunajat, beristighfar kepada Allah di waktu malam, itu juga disebut qiyamul lail. Sebab qiyamul lail itu maksud dia adalah menghidupkan malam. Cuma kebanyakannya kalau disebut qiyamul lail ni ialah solat malam, iaitu solat tahajud. Kita mengerjakan solat tarawih ni juga disebut sebagai qiyamul lail. Sebab pada hakikatnya antara solat tarawih dengan qiyamul lail ni memang tak ada beza. Tak ada beza. Tarawih tu juga disebut sebagai qiyamul lail ataupun solat tahajud. Cuma dia dikerjakan di awal. Sebab ini adalah bulan puasa untuk memberikan kemudahan. Sebab itu tak ada beza antara qiyamul lail dengan solat tarawih. Tengok di sini. Apabila kita mau mengerjakan solat malam ataupun solat tahajud, maka dianjurkan untuk memulakannya dengan melakukan solat 2 rakaat yang ringan. Apa yang dimaksud solat 2 rakaat yang ringan ni? Macam biasa kita mengerjakan solat 2 rakaat dengan membaca surah-surah yang sependek. Pertama baca Al-Fatihah, kedua boleh kita baca surah Al-Ikhlas ke, ataupun Al-Kautsar ke, ataupun dan sebagainya. Yang penting solat dia ringan, bukan solat panjang. Bukan kita membaca surah Baqarah ataupun surah Yasin. Itu lain cerita. Tapi tak ada di antara kita yang mampu solat malam baca solat Al-Baqarah. Yang mampu hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tengok ni, ada hadis dia, dalil dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min al-lail falyaftih salatahu bi rak'atayn khafifatain." Tengok ni. Yang bermaksud apabila salah satu ataupun salah seorang di antara kamu mau mengerjakan qiyamul lail, salat tahajud, falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatain, maka mulakanlah salat tahajud itu bi rak'atayn dengan 2 rakaat khafifatain yang ringan. Ini hadis dia yang menunjukkan anjuran memulakan solat tahajud ataupun qiyamul lail dengan solat 2 rakaat yang ringan. Pada hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan
seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail liyusalli iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn. Apabila baginda Nabi bangun malam ingin mengerjakan salat malam, ya, iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn, maka baginda akan memulakan salatnya dengan mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan terlebih dahulu. Jadi hadis ini menunjukkan kita dianjurkan apabila kita mau mengerjakan salat tahajud untuk mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslimnya, hadis ini merupakan dalil sunnahnya hal tersebut. Tujuannya adalah agar seseorang lebih semangat mengerjakan salat pada rakaat seterusnya. Jadi kata Imam Nawawi ini, ya, kata Imam Nawawi, kenapa kita ni dianjurkan untuk mengerjakan solat sunnah yang ringan sebelum mengerjakan solat tahajud, supaya dia lebih semangat mengerjakan rakaat tahajud. Kita tengok kan, kalau kita selepas bangun tu biasanya kita ada mengantuk kan, kurang semangat, ada mengantuk, ada menguap, ya, nak takbir ataupun nak wudu tiba-tiba bangun, kan? Jadi biasanya kalau kita terus solat tahajud, biasanya kita tidak akan khusyuk. Kenapa kita tidak akan khusyuk? Sebab badan kita, mulut kita ataupun mata kita masih ada rasa kantuk. Untuk itulah baginda Nabi menganjurkan kepada kita, buka solat kamu tu, awali solat kamu itu, solat tahajud itu dengan 2 rakaat yang ringan. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan solat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Tetapi di sini kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas tidak pernah menyebutkan bahawa baginda Nabi ini apabila ingin solat malam mengawali salat malamnya dengan 2 rakaat, tak pernah menyebutkan. Ini ada dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah saja. Okey. Jika demikian halnya, maka dimungkinkan baginda terkadang melakukannya dan terkadang tidak. Mungkin saja baginda melakukan sunnah tersebut, iaitu 2 rakaat yang ringan, ataupun tidak pernah melakukannya. Ataupun mungkin juga Aisyah lebih tahu tentang hal itu daripada Ibn Abbas. Okey. Kalau kita tanya, kalau kita berfikir, mana yang lebih banyak menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berbanding Ibn Abbas? Siti Aisyah kan, yang sentiasa menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah lebih mengetahui tentang perbuatan-perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau baginda Nabi solat tahajud. Solat tahajud dia kadang ketika baginda Nabi solat malam, Sayyidah Aisyah pernah menyentuh 2 kakinya. Jadi kita lebih mengamalkan kepada hadis Aisyah ni yang mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan solat sunat tahajudnya dengan 2 rakaat yang ringan. Okey. Baik, seterusnya. Solat sunnah selepas pulang daripada solat Id. Sebentar lagi ni, insya-Allah berapa hari lagi kita akan mengerjakan solat Id? 20 ni kan? 20 hari lagi, insya-Allah taala. Masa dah sampai. Okey, tak apa, kita ambil satu ni ya. Ambil satu tajuk. Ambil satu topik insya-Allah taala. Baik. Kalau kita mengikut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini diceritakan ya, iaitu hadis Bukhari nomor 964. Okey. Dan hadis Imam Muslim nomor hadis 884. Hadis ini menafikan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan solat 2 rakaat sama ada sebelum ataupun sesudah solat Id. Cuba anda bacakan di sini terjemahan dia. Okey.
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat Id 2 rakaat, dan baginda Nabi tidak mengerjakan solat sunnah sebelum maupun sesudahnya. Ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi solat sunnah 2 rakaat sebelum solat Id dan sesudahnya tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada dalam hadis yang lain yang menyatakan bahawa baginda Nabi ini mengerjakan solat sunnah sepulangnya daripada solat Id, yaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'Id syai'an, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain." Yang bermaksud, baginda Nabi tidak mengerjakan solat apapun sebelum solat Id. Kalau solat Id memang sebelum solat Id memang tak ada solat sunnah lah. Tetapi saat pulang ke rumah, saat kembali ke rumahnya, iaitu setelah solat Id, baginda mengerjakan solat 2 rakaat. Jadi hadis ini menyatakan, menetapkan bahawa baginda selepas mengerjakan solat Id dan selepas sampai di rumahnya mengerjakan solat sunnah 2 rakaat. Hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Dia mengatakan, untuk mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis-hadis yang terdahulu, yaitu hadis yang menafikan solat sunnah setelah Id, bahawa penafian tersebut berlaku bila solat sunnah itu dilakukan di musalla. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di musalla, itu di tempat yang lapang, di tanah yang lapang ni, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat sunnah itu tidak mengerjakan 2 rakaat. Itu maksud dia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ibn Hajar juga mengatakan demikian. Kalau baginda Nabi solat Id di lapangan, selepas baginda balik ke rumah tidak mengerjakan 2 rakaat. Tetapi apabila baginda Nabi mengerjakan solat di tempat selain tempat yang lapang, selain musalla, maka baginda Nabi mengerjakan solat 2 rakaat selepas solat Id. Boleh kita amalkan nantilah apabila kita apabila kita telah selesai mengerjakan solat Id. Tapi kita bersabar dulu ya. Bersabar dulu, jalankan, laksanakan puasa ini dengan penuh keikhlasan bagi mendapatkan keampunan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam hati kita selalu tertunggu-tunggu bila raya ni. Sebab inilah kan dah 10 hari kita macam inilah. Tapi tak apa, kita memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diistiqamahkan dalam menjalankan ataupun mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan yang mulia ini. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Ustaz, selepas tu Rasulullah buat duha lagi tak? Selepas ni? Selepas balik daripada ni. Wallahu taala a'lam. Tapi kalau kita mengingat, maknanya kalau kita buat pun tak. Yes, tak ada masalah, tak ada soalan Tuhan. Ya. Maknanya duha tu kita sekalikan lah. Boleh, tak ada masalah, kita sekalikan boleh. Yang terpenting kita mengerjakan solat duha pada waktunya. Pada waktunya. Sebab duha ni termasuk salat yang diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah supaya jangan meninggalkannya. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili," yang bermaksud baginda Nabi, kekasihku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku supaya tidak meninggalkan solat witir sebelum tidur dan tidak meninggalkan solat duha. Macam mana kalau safar? Kan kalau safar yang solat sunat sebelum zuhur, lepas maghrib, Aisyah tadi yang cuma Rasulullah buat sebelum subuh, itu Rasulullah tak tinggal masa safar. Solat duha ni Rasulullah tinggal tak kalau masa safar? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ana tak pasti yang solat duha ni. Ana tak ada jawapan sama ada baginda Nabi tidak pernah meninggalkannya ke ataupun masih solat lagi ke ketika safar. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi insya-Allah lebih baik kalau kita dalam keadaan safar ni, sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki kemudahan bagi kita kan.
Kalau kita sedang safar, takut kita merasa berat, terbebani, kita tinggalkan dulu lah. Kecuali kalau kita nak istiqomah, terutama yang berkaitan dengan solat-solat nawafil, solat-solat sunnah rawatib, boleh kita amalkan. Dalam mazhab Syafi'i, solat-solat sunnah rawatib ni masih disunatkan bagi orang-orang yang melakukan safar. Nah, hada wallahu ta'ala. Tak ada lagi? InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat duha tu dia kita buat setakat 12 tengah hari ataupun sampai boleh sebelum zuhur. Sebelum zuhur kira-kira jam dia kalau zuhur tinggal 15 minit lagi, 10 ataupun sampai 15 minit lagi. Dan paling utama solat duha ni adalah ketika terik matahari lagi di atas. Itu yang dimaksud dengan solatul awwabin, solat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika anak-anak unta merasa kepanasan. Itu yang lagi baik. Yang lagi baik di hari-hari matahari berada di atas, itu lagi baik. Yaitu sebelum zuhur, kira-kira 10 ataupun 15 minit sebelum zuhur. Maksudnya ni batas-batas ya. Batas yang paling terakhir ialah waktu zuhur 15 menit ataupun 10 menit. Ada yang menyebutkan 10 menit ataupun ada yang menyebutkan 15 menit. Saya dengar sebelum 12. Sebelum pukul 12. Tak. Tapi ulama menyebutkan kurang lebih kurang 10 ataupun 15 minit sebelum zuhur. 12 tu masih kita luas tu. Itu lagi bagus sebab dia sangat panas. Sebab dia sangat panas. Sebab kita dianjurkan melakukan solat duhur ni apabila anak unta tu dia merasa kepanasan, itu lagi dianjurkan untuk melakukan solat duha. Bukan solat duhur, solat duha. Nah, hada wallahu ta'ala alam. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Minta maaf karena telah lewat masa ya.